Silakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur Allah Taala yang limpah kurnianya dapat kita berada di dalam majlis ilmi kita ni, dalam rumah Allah yang kita berharap diturunkan berkat, dapat berkat daripada Allah Taala dan segala amal kita jadi amal solihat insyaallah Taala. Jadi hal kita bercara ini tu hal rumah tangga sangat penting, kerana kalaulah kita selerok rumah tangga tu menjadi satu masalah besar bagi hidup kita, apatah jadi satu beban yang besar, tanggungjawab kita terhadap isteri dan anak tu. Allah Taala firman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Menjadi tugas tanggungjawab kita kena jaga diri kita dan kaum keluarga kita termasuk isteri dan anak daripada api neraka. Kok tu besar tugas kita nak jaga ahli keluarga kita daripada api neraka, supaya rumah kita tu jadi syurga dan semua ahli kita jadi apa, ahli syurga, kaum keluarga kita. Itulah sebagai orang yang tidak rugi. Orang ruginya orang yang diri dia, isteri dia, anak-anak dia jadi ahli neraka belaka, tu rugi. Ala zalika huwal khusranul mubin. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala kata, ni dah orang hak rugi sejatinya. Bukan rugi menega dak. Rugi yang diri dia, isteri dia, anak dia, cucu pakak masuk neraka belaka. Itulah rugi yang paling nyata. Bukan rugi dalam menega, rugi dunia dak. Itu kena sedar baik-baik. Saya nak bawa cerita dah masa 15 minit macam mana supaya kita tergambar. Saya banyak jalan, banyak bertemu. Jadi ada satu keluarga tu, orang kaya besar, rumah tu hampir besar seperti masjid ni. Saya temu dua orang kaya. Orang panggil Nehang kaya dia. Tanah luah tu lekat-lekat kawasan masjid ni. Orang kerja dalam rumah tu banyak orang nanti sapoh-sapoh. Sapoh pang kayu. Lepas tu dia sakit. Saya masuk hari dia. Dia telefon saya pergi hari kata, "Soleh mai rumah ustaz pagi ni tu." Mai siapa tu dia duk teriak. Di tepi-tepi dia balah. Pertelikah dalam keluarga. Anak bini, dia bini dua. Jadi balah mai serabut dia kata, "Harta aku ni kata, Soleh, aku nak wakaf habis kata, serabut." Serabut kerana anak duk balah bubuk. Anak lekat judi, anak lekat debu. Mai ada haru harta hak ada dah, harta hak anak mak tua. Sakit hati pok ni bini muda. Maka haru anak tu, dia lekat debu, lekat judi. Balah dengan bini tua, bini muda, balah anak-anak tu, serabut rumah jadi api. Tak jadi surga dak. Akhirnya terserabut lah kata. Nak potong kerak anak ku habis, nak uai harta ku habis, wakah. Dia nak mati dah supaya jadi wakah. Saya tersalih terima harta semua kalau nak wakah semua kena wakah. Sah bagian kita boleh terima. Anak-anak depan belaka pakak mata cerolong belaka, takut kita terima wakah. Itu sebagai contoh yang tidak molek. Contoh je rumah jadi api. Satu contoh lagi, saya pergi ke Saudi. Saya rapik seorang orang kaya. Rumah dia pun istana, wak rumah dia, wak untuk anak dia, wak masjid dalam kawasan dia, wak syarikat. Syarikat, wak 4 pera anak yatim satu kawasan. Tempat menego, rumah ofis yang menego, wak tempat pera anak yatim, wak rumah pun anak sos istana. Anak lelaki dia tua, anaknya anak tua dia sebagai orang nak mewarisi kerja dia. Tiap-tiap hari waktu sebelum zuhur, dia pejabat dia tepi tu masjid. Dia buat masjid sor tepi, uya kapung masuk semaya dalam masjid dia. Tiap-tiap hari pukul 12 sebelum zuhur, anak dia duk tekak dua, tekak atas turun mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kucuk dahi ayah dia tiap-tiap hari. Salat ayah duk atas meja, kucuk dahi anak. Ayah dia tiap-tiap hari lagu tu. Pas bersama ayah dia pergi semaya, dia ayahnya diterima. Penega besar. Terkenal syarikat dia, syarikat Oasis di Saudi itu. Syarikat yang harta baru semua Saudi, ambil barang dari negeri Sia, 20 tahun lebih tu ambil barang nego Cina. Tiap-tiap hari lagu itulah berlaku. Saya pergi makan nasi di rumah dia. Anak kecil, anak Arab biasa buah. Tapi dia menghormati tamu, kan kita jadi tetamu dia, masuk gitu pakak berderet anak, supaya anak sekati.
pakai cutuk putih berderet, nanti nak menghormati tetamu, kawan, sahabat ayah dia. Salah sampai kucuk tangan. Anak-anak nanti lah bu. Kita masuk nak makan nasi, anak duduk dia nanti. Menghormati tamu. Makan nasi sekali dengan tetamu. Macam mana kah cara dia didik yang berjaya anak jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Jadi anak takwa. Macam mana pula hatu jadi anak lekat dubu, lekat janjo, lekat dadah, lekat judi. Macam mana? Semua hasil pada didik ke. Hasil didik ke. Sebab itulah kita cuba ambil cerita yang Allah Taala cerita dalam surah satu surah berkata didik anak. Kan? Nah, sebab itulah di sini kita banyak kita sendiri pun menghadapi kata rumah jadi neraka banyak rumah sakit kepala hak anak. Hampir 70-80% kita menghadapi masalah dengan anak. Seorang pok pergi bakok. Harap pai kata nak ziarah anak siapa masuk buka pintu pai anak dok lelaki jatuh. Lembek lutut pok. Anak tina dok lelaki Cina dalam bilik bersama anak. Kejut pok. Menolak itu banyak berlaku. Apakah hasilkan harus didikir. Sebab itulah kita sebagai ahli majlis ilmi kita kena sedar baik dalam hal kita didik anak menjadi satu tugas tanggungjawab besar kita. Allah beri satu cerita dalam hal Luqmanul Hakim dalam hal didik anak dari surah Luqman kita dengar mari dah tapi jarang kita ambil pelajaran pada surah Luqman. Salah satu cerita bukti pengajaran dari surah Luqman tu ya prenepok. Prenepok tu lagu mana tugas pok menjadi tu. Saya sebut Luqman kata walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Mula-mula sekali tu. Dan sesungguhnya telah kami kurniakan bagi pada Luqman itu hikmah, satu hikmah yang mensyukuri Allah. Jadi hikmah manusia orang bijak ni, kalau hikmah tu orang bijak lah. Bahasa Sia kata witya panya. Orang ada witya panya, bahasa putih kata wisdom. Hikmah ni orang bijak ni, orang pandai mensyukuri Allah, mensyukuri Rabb, ilah. Orang tak pandai syukur tak ada bijak. Walah biji ngaji bijak atau mana ngaji tinggi atau mana jadi profesor. Tapi selama mana tidak mensyukuri Allah, dia tidak bijak. Orang bijak tu orang faham wahyu Allah. Orang tahu kitab Allah, orang tahu sunnah Rasulullah SAW tu orang bijak. Sebab tu kata wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hak tu orang bijak. Orang penuh dengan ilmu dia, ilmu pada kitab dan ilmu pada hikmah pada sunnah Nabi SAW. Sebab itulah hak betul Luqman tu hewi hikmah dia tu dia mensyukuri Allah kena mula pak lupa syukur Tuhan. Kalau pak tak syukur dia salah habis dah. Pak dengan mak kena syukur Tuhan dulu. Kalau pak dengan mak tak syukur Tuhan nak didik anak tak boleh. Orang syukur Tuhan dia sentiasa beribadat kepada Allah, dia takut pada Allah. Dia rasanya nyawa ni Allah bagi dia, rezeki boleh ni Allah bagi dia, ilmu yang dia cerdik pandai Allah bagi dia. Nabi Yusuf AS waktu dia jadi dilatih jadi menteri di Mesir. Seorang Nabi dia kata semua hak dia boleh kaya dan dia boleh hebat jadi pangkat semua bukan kerana diri dia. Allah yang bagi ke dia. Itu orang pandai syukur. Lepas tu situ sifat mula-mula kena ada pada seorang pok dulu kena syukur pada Allah. Lepas tu apa hak tugas yang kedua? Yang dua kena penuh kasih sayang, bimbing pada anak. Sebab tu sebut tadi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ayat kemudian Nabi Luqman sebut kata ya bunayya wahai anakku. Ada berapa orang kita Allah orang Sia dah, orang Sia panggil anak kita pasal dekat ngah ya. Luk mana noi Luk. Kita mau nak pergi ke mana? Allah Yusuf panggil anak. Tak ada nama yang lemah lembut. Luqman panggil anak ya bunayya. Kalau bahasa saya Luk rak. Wahai anak hawai. Kita dengar kalau dulu kalau tok panggil cucu cek mek tu tanda kasih sayang. Panggillah yang penuh kasih sayang. Kasih bimbing. Kasih saja bukan kena bimbing. Bimbing apa? Bukan bimbing takut padak cari motong kita wak kita takut dia susah lapar. Kita kena bimbing dunia tapi bimbing akhirat. Bimbing dunia dan bimbing akhirat. Banyak ibu bapa bimbing dunia tak bimbing akhirat.
Tapi cerita yang Luqman bagi, ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu syirik pada Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu menjadi satu kezaliman yang besar. Orang yang zalim teruk, orang yang syirik dengan Tuhan. Fok barak tu dak dosa dak jadi perkara besar dak tindakan dia syirik Tuhan. Penyakit syirik penyakit besar. Sebab itulah mula mukaddimah Luqman dalam didik anak hal, ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu syirik. Berapa orang pok kita didik anak dengan duk sebut anak tu syirik pada Allah. Berapa orang pok yang beri anak sedar kata mensyukuri nikmat Allah. Oyak semua kata Allah, anak tu hawi nyawa kita, tu hawi rezeki kita, boleh pok mai kereta ni, pok beri rumah ni tu hawi. Nek, harta semua ni rezeki tiap hari Allah wi kita. Supaya anak betul-betul sedar mensyukuri Allah. Berapa orang pok lagu tu? Kita mula kita dulu sendiri. Kita kena mula kita, nah, kena buat rumah kita tu bersih pada mana mungkar, mana syirik, mana maksiat. Rabih mana mungkar, mana maksiat dalam rumah. Kalau tak tak boleh kita nak buh mana molek. Buat tu dulu. Tazkiyah dulu. Wa yuzakkihim. Boleh wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Boleh buh benda hak baik. Nak buh Quran, nak buh Islam, nak buh iman, nak buh sunnah Nabi, kena buai mana maksiat mungkar dalam rumah tapi. Kelik memperjuai ke buai mana mungkar maksiat dalam rumah kita dulu. Nyakit nana nampak ada suluh, nampak isrik buai. Buh, mana boleh nak didik. Kita buat sarai molek dulu, boleh didik. Lepas tu tekan masalah jangan syirik pada Allah. Lepas tu kena mengenangkan rahmat Allah. Tuhan suruh ibu bapa tu anak tu sedar tentang rahmat Allah, mensyukuri dua ibu bapa dia. Dua perkara tu tekan dah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Jadi kena ayat ni kata Nabi berpesan wasiat kepada manusia sekalian supaya dia tu apa tu mengenangkan apa ni jasa ibu bapa, ibu dia. Hak paling pentingnya mak dia tu sah. Kita bapa orang pok ayat kata mak mun susahnya orang peramu. Perut besar ni bukan senang. Cuba orang lelaki kita kata ambil batu betok perut berat. Berat apa kilo anak tu bik? Dekat sekilo. 3 kilo. 3 kilo berat. Ambil batu berat 3 kilo, ikat perut masa 7-8 bulan. Nak makan, nak tidur duk lagu tu. Berat susah tak? Nak masuk jamai pun duk tu jalan orang. Itulah bebanan ibu duk kena duk mengandung anak, nak tupai anak seorang. Redah anak tupai ke kemaluan. Berat. Berapa? 3 kilo, berat 4 kilo, hak besar tu. Redah tupai kemaluan tu, sakit ke mana? Dekat-dekat nak mati. Adakah anak menjadari kesusahan kebenaran? Tupai sudah susu pula, makan darah mak pula. Makan darah dari perut, makan darah tupai luar. Benda ni kena pok royak, mak kena royak ke anak. Royak kata mak ni susah. Lepas tu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan kena timbul beri susu, susu darah. Anak makan darah mak. Makan darah tu dalam perut, makan darah tu tupai luar 2 tahun. Sebab tu kena sedar baik. Kalau anak mana tidak sedar tentang budi mak, dia budak tu tak kaya budak baik. Budak mana robek jahat lagu mana, tapi dia kesian mak, budak tu ada harapan nak didik. Mudah-mudah. Saya ada didik budak banyak, tengok kecek pak budak, kalau kecek mak dia, siap mak dia, teriak mak dia, budak ni boleh didik. Karena budak ada kenang budi mak dia. Boleh kenang budi mak dia, dia tak payah nak kenang budi Tuhan. Rahmat dia kata kena. Itulah sebagai pok kena ingat semua kepada apa? Rahmat tu hawi ke dia dan budi yang mak dia duk peranan dia kena royak. Kita kena pok kena royak. Kan ni pok tak kecek. Kena royak kata mak. Mak kena royak kata ni hawa ni bukan mudah hawa nak beranak tu sakit. Mak dekat-dekat nak mati, kadang-kadang mati. Beranak anak saya mati mak. Itu sebenarnya kena cerita. Lepas pada tu ya bunayya aqimis solah. Tekeh khas maya selalu dah. Dah, royak belum tu royak apa tu? Royak ha syirik, royak ha kuasa Tuhan tu tahu benda yang duk dalam batu, duk dalam langit, dalam bumi, Tuhan akan tahu semua. Akan catat segala amalan kita. Anak hawa tak boleh nak tusuk dah, buat jahat, buat baik mana Tuhan tahu belaka. Kena beringat Tuhan duk tengok kita. Itu sebagai ihsan. Lepas tu tugas hak Tuhan suruh lagi nya, ya bunayya aqimis solah
wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmin umur. Allah, apa orang pok awak lagu ni. Wahai anakku, dirikanlah solah. Suruh solah pipi anak pergi semaya. Kita kadang-kadang anak tekor 2-3 tahun awak pergi sejik. Nyomah hanya gelopal sejik. Buat anak 7-8 tahun. Hak terus kita paksa anak pergi sejik. Right, anak tak ada. Sebab tu kita tengok sejik tu. Anak umur 2-3 tahun ada. Umur 7 tahun, 8 tahun tak ada sejik. Kita silap. Anak kecil suruh semaya suruh rumah tak apa. Tapi yang besar 7-8 tahun. Kita kena bawa masjid. Pok kena gilek anak. Tiap-tiap hari kerja pok nak didik anak jaya, kena didik buat anak masjid. Ingat baik dah, siapa nak jaya didik anak kena bersungguh. Boleh heret gilek anak masjid waktu 7 tahun sampai 15 tahun. Waktu masa duduk dalam jaga kita sebelum dia bulu kena heret masjid. Kena dalam tanggungjawab kita kena paksa dia dah. Pak 10 tahun tak mari kata. 7 tahun mula kena paksa kita nak kilik. Sebab tu berharap ahli majlis semua kata kalau ada anak ambil dah ini nak didik anak jaya, heret anak pergi semai sejid tiap-tiap waktu yang kita pergi sejid. Subuh heret pergi, maghrib heret pergi, isya heret pergi, zuhur heret pergi, asar heret pergi. Itulah pok yang paling berjaya dalam didik anak. Karena tu hak Luqman ada, ya bunayya wa'mur ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruh benda baik, cegah benda munkar. Anak kecil ni suruh dah. Suruh kenal benda munkar, gapo benda baik, gapo suruh dia suruh orang buat baik, cegah benda munkar. Allah, berapa orang anak tu. Dadah, judi, semua benda maksiat lah kampung. We anak pahal. Kata ni benda tak kena tu, marah maksiat ni, munkar ni. Kita bertanggungjawab kena cegah dia, Kena ayakkan. Kena pakatlah cegah. Walaupun benda tu jadi benda besar, benda berat, nah. Tapi benda tu benda kita kena jadi tugas kita. Itulah sebagai patut ada akhirnya ayatnya dengan akhlak supaya jaga ke anak dia berakhlak. Dia kena jangan orang sombong, jalan bermolek, jangan jalan gaduh, jangan. Jadi perjalanan hidup dia tu kena sopan santun. Kena berakhlak mulia, jangan dia jadi orang angkuh, sombong dan takabur. Berapa orang pok hajar anak kata beringat anak jangan sombong. We orang tawaduk dan mengenah diri. Itulah sebagai ajaran daripada Luqman. Dan kita nak sentuh dari round pertama sebagai konsep dalam didik anak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Saleh yang sapa pada fak kita ambil konsep pertama yang Ustaz kata tadi di segi didik anak. Ni sungguh ni ya warak syak ni. Ha didik anak ni bukan warak tamada dak. Didik anakครอบครัวไม่ได้รับความสำเร็จนี่เป็นวาระแห่งชาติเพราะได้มดแกเจละสภานวัดlagu manaปัญหาเยาวชนเหล่านี้ฮานี่dah hari punah di rumah bukan punah di sekolah jangan duk royak jangan duk tahuk guru anak kawin juga kau duk rumah bagi ngaji punah habis ikut tu bukan ya silap rumah lagi jangan duk tek dah lemah lah. Karena Nabi kata fa'abawahu yuhawwidanihi. Mak pak dia buat jadi punah bukan orang lain. Ada orang tepi rumah. Anak dia juru. Sekat duk saing anak tok meneh tok nebel jadi punah pah anak dia. Klik kok tu. Kau duk dengan dia tak punah. Bukan. Lagu tu bukan. Tuhan tak percaya kita katalah tu. Tuhan percaya hak Nabi kata fa'abawahu yuhawwidanihi. Mak pak konsep Ustaz Saleh ayat katanya kalau nak didik anak jadi molek kena dengan peraturan Islam pada surah Luqman pada dah kita nak didik anak. Ngaji surah Luqman insya-Allah Syekh kita akan mengajar. Pada surah Luqman insya-Allah anak kita akan jadi molek. Tak ada kena duk buka tamra lain pada Quran ya ada Quran ada belaka nak gapo. Alhamdulillah. Tapi satu poin saat ni hak Ustaz ayat masalah kekayaan harta benda. Dua kerani dia rakyat katanya satu orang kaya yang keluarga dia tak bahagia. Satu kerani lagi nya orang kaya juga tapi keluarga dia bahagia. Artinya harta benda atau kekayaan bukan sebab nak berjuruh anak atau tak berjuruh anak, bukan. Bukan kerana harta banyak anak kita berjuruh atau bukan kerana tak ada harta anak kita tolong, bukan gitu.
Itu hanya satu sebab haluh-haluh. InsyaAllah Ustaz akan huraya pada fak kita pusing yang kedua. Sebelum daripada saya nak pergi kepada Ustaz Abdul Rahman pusingan yang kedua, jadi kita sepakat katanya kalau fak kita ada apa-apa soalan nak tanya, boleh. Kalau wasa nak tanya, boleh kita tanya dalam kertas. Budak-budak ada budak nak besar kita. Kalau nak tulis kertas. Kalau nak tanya sok pun tak apa. Tanya selalu pun boleh insya-Allah. Tuan guru kita tiga-tiga orang akan jawab kepada fak kita insya-Allah. Maka pusing yang kedua 10 minit lagi, sore 10 minit. Kita maaf deh, kita tak break. Kita break sekaligus. Kita break pakai klik selalu insya-Allah. Nah, pakai gitulah kita minta gitu. Nah, kadang kita tak ada break. Pusing yang kedua, saya nak minta Ustaz Mai sekali lagi beri penjelasan di segi wajibatul rajul 'alal usrah sekali lagi. Tadi Ustaz beri penjelasan dah sikit tapi belum habis. Saya agak katanya ada lagi hak Ustaz nak beri pada fak kita masalah kewajipan satu orang suami atau lelaki di atas usrah dia dengan cara umum. Apa yang dia nak kata, maka kita sama-sama dengar dengan segala hormat. Persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Sebenarnya nak faham malah mana nak bentuk keluarga jadi bahagia ni bukan boleh kita mari baca setengah je saja. Tapi kita kena ngaji talak ciwik ni, ngaji sokmu. Tapi walau macam mana pun majlis masa setengah jam, sejam, 2 jam ini sebagai nak kita mai kecek secara umum je, kecek lakkanทั่วๆไป Adapun rakyat tu kita kena lebih pada nilah, kena cari semula, kena tanya lagi, kena belajar tambah. Maka dalam pusingnya yang terakhir sebagai penggul pusingnya hak nak serup ni, saya nak serupnya yang berhubung dengan kata nati ataupun tanggungjawab punam crop keluar ataupun huana dalam keluarga tu. Gapo dia? Saya nak serup di sini berdasarkan kepada tanggungjawab sebagai seorang huana crop keluar ni. Ialah 3 perkara penting. Siapa dia jadi warna crop keluar tu, sama ada warna crop keluar tu hak jatuh ataupun hak betina, dia ketong rapi cop 3 nati ni. Warna crop keluar ni bahasa siapa kata pupuk krong. Dalam korani kata rumah kita tu ayah tak ada, meninggal, mak dak jadi warna crop keluar, maka dia kena dule, kena cara 3 perkara ni ada dalam rumah dia. Kalau benar ni ada dalam rumah dia insya-Allah jadilah rumah aku, syurga aku, walaupun rumah buruk. Kalau mak tak ada apa, tak ada chair, jadi warna crop keluar, jadi pupuk kerong, maka chair juga kena awak nati ni. Begitulah seterusnya. Kalau chair tak ada pop nakal pun kena tanat ini. Orang hak jadi warna crop keluar, tak mestinya tok laki. Nah, tu walaupun cara umumnya kita suami itulah ataupun ayah itulah. Ibu bapa, saudara-saudara dan saudari yang dikasih sekalian, nati nombor 1 sekali iaitu kita tong dule reung saksana. Kena tengok hak agama ni mula-mula dalam keluarga kita tu kena clear buku agama. Bini kita, anak kita, ayah kita, mak kita, siapa saja duduk dalam rumah kita, kalau anak buntamnya, orang tupai, orangnya, orang khidmat dalam rumah kita, semua tu kita mula-mula kita kena tengok kali, kena clear, sudah, iaitu buku saksana agama. Hak ni hak tolak. Hak nombor 1. Agama tu apa dia? Nombor 1 sekali mulai daripada seperti mana ajaran hak apa dia? Luqmanul Hakim yang Ustaz Saleh sebut tadi lah. Nombor 1 sekali agama ni iaitu kena tengok buku email keyakinan dia dengan Allah Taala tu betul dulu tu. Kena cek lah. Kita minati tong pai cek. Kata orang dalam crop kita tu clear lagi buku etika. Karena ni tolak ma'rifatullah, dia panggil awaluddin ma'rifatullah, kena Tuhan.
Kalau tak kenal Tuhan, lek puasa ke lain waktu berkuasa ku ada kuasa ku Tuhan tu tak kenal Tuhan tu. Sebab Tuhan lah Al-Qawi, Al-Khaliqul Qawiyul Hakim, Al-Qadiru. Tuhan kuasa paling boleh buat berlaku Allah. Lepas tu kalau kita kenal tu, kita tak ada wased. Dia mau pakai gedung huruf pakai kayu, kita tak pergi, kita tahu kata tak ada kuasa dia pakai kayu. Kita kenal ni. Sebab itulah Luqman Hakim kata, wala tusyrik billah. Syirik ni bukan, jangan kita duduk campur dengan Allah itu dengan makhluk lain dalam hak-hak Allah Taala. Kuasanya, kuasa hidup, kuasa mati, kuasa sakit, kuasa sembuh. Itu kuasa Allah Taala. Kita kena clear buku tu, agama ni satu. Bila kita pas tu nak clear lah tu, dia bukan kita hidup beranak alain selalu, kena ngajarlah. Pak tu, pupuk kerong tu. Kalau pak kau pak, kalau mak kau mak, ya kena ngajar we anak dalam rumah ya tu tahu. Kalau tak pandai, panggil tu main ngajar. Tu. Pentingnya pergi ngaji dah atas apa nak kelik nak tanya anak kita tu reti ke dak. Orang lama kita habis kelas 10 kelik mari. Syirik pun tak reti molek duk gelewak. Tadi kita mirap bicara pasal cek pula. Hak agama satu, buku yakin ni kita kepada Allah Ta'ala. Lek dalil tu, hak ni hak mula sekali. Karena kalau sini tak kena, buatlah amal apa puluh baku pun Tuhan tak terima. Kita dah syirik Allah Ta'ala kemat Allah. Tak kena Tuhan molek, semaya rajin tak jadi. Rajin semaya. Apa dia, maaf deh. Tali tangan dicucur ada. Kita takut mana dia mana. Ya. Yang kedua, hak agama semaya. Allah Ta'ala tekan semaya. Dalam ibarat semua 5 perkara, 4 perkara rukun Islam tu, Tuhan tekan buku semaya. Tak ada kata mu kena suruh buat zakat, mu kena puasa, tak ada sebut tu. Walaupun hak tu rukun Islam. Kerana hak ni, hak anak kecil dah semaya. Orang kalau semaya, kena semaya yang molek, hak lain molek habis. Sebab tu semaya ya ni, ia ada kuasa dia, tanha anil fahsya'i munkar. Boleh cegah benda maksiat dan benda munkar. Puasa tak ada Tuhan juga. Nabi tak ada ayat kata mu semaya puasa, kerana puasa belum cegah maksiat munkar, tak ada. Sebab tu orang kita rajin semaya. Pada rajin puasa. Saya ingat berapa dia? Tu buat tak ada semaya le. Semaya kau tekah tapi puasa masya-Allah tak tinggal. Orang tak semaya dia semaya ke tak kacak lah kampung tapi puasa tak puasa, kata mak belah kampung. Bawa keluarga rumah tu tak puasa. Aduh. Padahal keluarga dia tak maya, tak ada masalah. Karena kita ni setel lagi ubah otak kita tu, hak besar ni nampak Allah, hak Allah nampak besar. Buku tu buku agama. Dalam buku agama lagi kata apa dia hak akin tadi? Hak amanah tekai panjang sikit ya tu. Pas ada suruh semaya ni tu deh. Tak cukup, iaitu kena cegah. Saya kata itu apa dia? Luqman Hakim kata wa'mur bil ma'ruf. Suruhmu kena suruh orang. Sini terbalik nah. Kita ni kalau kita ajak anak, kena juruh, kena jangan karau. Tak suka tu. Agama tak ada suruh anak hajar anak suruh jangan suruh juruh nak sewi karau. Tapi Luqman Hakim kata mu kena wayak ke orang pergi dakwah orang juruh. Dia tak ada wayak temu kena juruh anak, ada wayak. Suruh mu tu pergi wayak orang. Jadi juruh jangan ada wak jahat. Kita besok ajar anak apa kali. Kita hak ajar pandasan ni, dek awal jangan main ke tu, jangan maya situ. Kita dah suruh dia ya, kita tak suruh dia seperti mana Tuhan suruh. Suruh dia jadi orang juga orang. Ni ada rak bicar, tengok sini. Kita tengok tinggi tu. Orang yang suruh buat baik dengan suruh dia pergi buat baik ni, dia cerita lain-lain. Kenapa? Orang kalau pergi suruh orang buat baik, dengan sendiri dia kena wasana kena baik. Orang kalau dia pergi lari buat jahat, dengan sendiri dia rasa malu nak buat benda jahat tu. Ni kita kena perlu tinggal. Uslub kita kata kena suruh dakwah. Dia pergi dah bersaing dengan anak, kena suruh dia buat dakwah kita. Temu bias maya, kena uyah ajak bias maya. Itu hak agama tu. Lepas tu hak akhlak baik tadi suruh sobat suruh akhlak baik. Itu hak agama satu. Hak agama kita kena rak picak sebagai kupukra. Yang kedua, duk nombor 2 hak rezeki. Makan minum wi padan dengan anak kita lah. Kita orang anak setara ni kaya makan ni taran ni. Kita nak picak makan minum anak, makan minum suami isteri dan pakaian mereka. Kita kadang-kadang hak ni kita gaduh, hak agama kita tinggal dong.
Hidup gaduhan ni motong pagi gapo dia buat kerja sekali hidup gaduhan ni. Hanut alih make ni. Memang itu satu tanggungjawab sebagai seorang keluarga. Apa dia orang jadi pubuk kerang tu dia kena rak picok. Kankin ataupun pakaian dia, rezeki dia tu lah. Kena rak picok. Sini berkata masyarakat Melayu ni dia peling kat sini. Wana kok pura jate tapi ada kerja bini. Ni mak kita banyak lah. Ni tak noyak lah benda ni. Benda kita nampak je lah hencat dalam kampung kita. Nampak tu kita nak pakai tukar tu yang jadi lah tu. Hak itu hak yang kedua. Karena masa sepuk nak kacap banjir tak boleh. Benda ni kalau kita kacap banjir kita boleh lebih tahu lagi. Hak yang ketiga, hak kita kena rak picok juga. Iaitu keselamatan ataupun kacap mudah kena keselamatan keluarga tu. Kena jaga keselamatan keluarga, kena pokpong keluarga lah mana, raksa kuam obun dalam keluarga tu, nanti kita sebagai pupuk kerang. Nawak lah mana, wi dalam rumah itu, wi ada kuam obun tu. Wi ada jannah hak tadi lah. Ayah dengan isteri, Masya Allah, kecek pun guna bahasa yang boleh-molek. Anak sama telah hormat. Jadi nak sang kuam obun dalam rumah tu, penati hak pupuk kerang lah. Sang kuam obun nak jaga keselamatan ada ke apa dia keselesaan rumah tangga tu, rahmat dan sebagainya. Sebab itulah di hujung ni saya nak sebut juga hak saat ni tiga tu nati pupuk kerang. Dalam hal tu kan nak sebut sikit nati hak orang tino sebagai nak serupnya orang tino ni bening tu. Gapo hak yang wajib peh hak kena buat dengan tok laki dia. Abang nak sebut kata tiga perkara. Nombor satu, bini kerja dia kena taat. Lalah mano kena dengan hati, tak kena dengan hati, kena pisah telai, kena boleh taat. Nombor satu. Yang kedua, kena khidmat. Bukan sekadar nak kena khidmat. Lah mana orang khidmat? Mana orang jadi khodam, malah mana orang jadi hamba orang. Dia kena tam nati dia tu sebagai khodam orang. Ngatuk laki dia tu lah. Bila nak kacak gapo kacak beralo, nak kena khidmat ada gapo tu laki kelepok tu, akhir ai tak kena minta. Buat benda-benda tengok mikir tak hari ni tak laki aku perlu gapo dia kelep mai tak gapo. Kena mikir khidmat tu nati hak bini. Dan hak yang tiga kena hormat. Tiga, taat, khidmat, hormat. Ning hijabin ning. Siapa dia buat cukup ni, dia jadi seorang muslimah ataupun jadi sebagai isteri yang solihah. Dah kena hormat ni dok ngotok laki masya-Allah, ngak orang lain panggil abang, bang ngotok laki ya tak panggil abang. Dah ni masyarakat kita ada nak buat ya malu nak panggil abang. Yo heh tu ya heh. Lepas tu boleh anak dia panggil kalau cik lolah, cik Timoh. Weh mak. Tak jauh nak panggil abang tu. Allah, padahal ni mana kalimah hormatnya. Kadang-kadang mak mari. Tu. Nak murih apa gobang. Jadi kena meruah tak laki tu. Itu tak kena. Jadi dia kena hormat. Ni panggil canyaban sebagai seorang isteri nak jaga taat kepada tok laki, khidmat kepada tok laki dan apa dia? Khidmat taat kepada apa dia hormat tok laki. Tiga ni kerja dia. Kalau bini kita jaga ni, orang jantan mari jaga tiga perkara tadi, jaga hak agama, jaga hak rezeki, bukan bini duk nak bukit. Dah itu. Lepas tu jaga pula hak buku nak sang banyaka ulah rumah. Walaupun rumah dinding buluh, rumah atak daun kemeja, kita panggil rumah tu jannati. Boleh di syurga. Tenang. Bahasa nak klik rumah semua. Sebab klik rumah pemot. Orang siapa lagi dah bini tahu tu abang do apa. Allah. Orang jatuh orang gihak tidak mati kok dalam hang buku kuning ya. Buku dak rumah tak ada bagi kau nu masya-Allahnya bakat mari peceknya apa kacak molek. Ha tu orang jatuh dak ada gila dak gi kok hang tu kerana bini rumah mi panah. Sebab tu hamba bukan nak kata bini cuba baik kis itu insya-Allah orang jatuh kita tak gilah tempat-tempat yang kita tidak sukai. Jadi mudah-mudahan melalui majlis ini sebagai serup kita usahalah baik kis hak mana apa kata tak masuk kau tu, tak masuk baris tu kita pisahi masuk baris malah insya-Allah. Selamat kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Amir
yang beri penjelasan kita sekali lagi. Sebenarnya adik abai ni mula-mula boleh tu panggil nak hari, nak ketika, nak periye. Duk dapat, duk belakang, duk dapur, duk luar, adik semua mula-mula. Walaupun adik tu mek dia. Mek dia sut dia. Dia mula-mula panggil, bukan tak panggil. Adik duk tak lakar tahu. Adik saling kok lain. Abai saling kok lain. Gitu ya. Kita ni kalau kita duk ingat kata kita biasa panggil adik dengan demo tu rok lama lah. Ni kita terlupa kau duk panggil adik. Jelah juga supaya hak dia duk panggil abai kita mula kalau dia ingat tu rok lama. Tapi bila ni dia tak gabuk nak panggil wallahu alam lah Pak Ustaz mai kata. Maka saya tak perlu apa dia khalasah lah. Saya nak minta Ustaz Ding bayar hotel kelik. Tadi ni ya bayar. Orang suami banyak dah. Ni nak bayar hotel kelik daripada orang isteri kata. Orang wanita. Maka insya-Allah kita akan tahu hak bagi wanita, bagi zaujah yang kita suami mesti dibayar kepada dia. Apa dia? Maka dengan segala hormatnya persilakan Ustaz Ding fal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hak suami, hak isteri kena buat, kena beri kepada suami. Hak ni hak isteri. Suami kena buat ataupun kena beri kepada isteri dia. Dua perkara. Yang pertama harta, yang kedua lain pada harta. Hak harta ni ada tiga. Hak lain pada harta ada tiga juga. Yang pertama hak isteri terhadap suami, yang suami kena beri kepada isteri dia di segi harta. Yang pertama di segi mahar, mas kahwin. Kita tahu belaka dah ni mas kahwin. Kalau semasa jahiliyah dia tidak ada mas kahwin, nak menikah, nikah betul jahiliyah, masya-Allah, nak kacet anjir tak boleh situ. Jahiliyah tapi nak lawan jahiliyah masa Rasulullah, masa Mekah dengan jahiliyah pak kita, hak mana lebih tak boleh kata juga. Pak kita berat jugalah ni. Nah, tapi kita punya jahiliyah punya pohon Mekah tunggu teruk dulu dah. Hak kita pasal hingga sikit. Tapi saya dak pegu tengok, hak kita lebih teruk pada jahiliyah Mekah lagi. Di segi perkahwin ni. Contohnya perkahwin ni di Mekah masa jahiliyah dulu, dia tidak ada mahar, tidak ada mas kahwin. Tak berdera di atas rumah nak dara, ikut siapa masuk. Masuk gile, bukan usah. Berusaha beranak. Beranak panggil semua untuk lelaki. Ngaku lelaki, mari lelaki. Kalau 50 orang lelaki pakai hidup mari duk setubuh dengan perempuan dia. Boleh beranak pak panggil. Pagi mari beri. Nak menentu siapa jadi tok lelaki dia ni, siapa jadi pak dia ni. Mari. Jahiliyah. Mu kita tak ngaku. Siapa kata subuh dengan dia ni? Dak ku dak. Ha, ni kata siapa teruklah kita dengan demo tu dah. Masa jahiliyah Mekah dengan kita lain, siapa teruk? Jadi orang Mekah dia mengaku. Hak kita tak mengaku. Nah, pentingnya ada mas kahwin ni untuk nak mengangkat taraf perempuan daripada tidak ada harga kepada ada harga, untuk nak memuliakan perempuan, untuk nak mengizahkan perempuan. Sebab itu kalau tak mari Islam, tino cok dia panggil tino garik. Garik sungguh perempuan dalam jahiliyah. Agama lain pada Islam garik sungguh, dia tak wi harga, tak wi ka, tak wi nilai sekipuk kepada perempuan. Perempuan ni Allah pemuasan nafsu. Agama lain. Tapi mari Islam mengangkat taraf perempuan, memuliakan perempuan, wi ada harga perempuan. Lelaki nak berkahwin dengan perempuan kena ada mas kahwin. Sebab itu hak perempuan ke atas lelaki kena beri mas kahwin dia. Yang kedua kena nafkah. Selain daripada mas kahwin kena nafkah, wi nafkah. Nafkah ni kena perhati molek. Tok lelaki wi pada isteri. Bukan isteri wi pada suami. Nafkah ni. Nah, takut jadi peling, mana duit saya tekuk bukan waktu. Mana duit saya tekuk bini duk motong. Mana duit saya tekuk makan pulak tu peling.
Kalau jadi peling itu tak jadi jannati, tak ada syurga rumah. Nah, dia tak puas hati, tok laki kuat kena bagi dia. Dia tak puas hati. Kemudian nafkah ni tanggungjawab suami wi kepada isteri. Tapi kalau kita nak anjah nafkah ni banyak. Kalau isteri duk kerja juga, tok laki kena wi ke dak. Waktu kita kerja semula. Nah. Yang ketiga, tempat rumah, tempat duduk. Tok laki kena sedia juga tempat duduk pada isteri dia. Tak mesti sedia rumah banyak, rumah molek. Tak mesti rumah batu, rumah molek, rumah cantik. Toy haja siap dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Pada tu je. Mungwi isteri kamu duduk, balah mana mu duduk. Tempatkanlah mereka, iaitu para isteri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Muduk darangga, tak apa, hidup darangga. Muduk basah lo je. Isteri pun boleh duduk basah lo supaya mu tu. Tak mesti tak aku tak bini dalam rumah lo je. Dok. Balah mana kita duduk, balah tu lah rumah kita kena cedek dia. Tu yang tiga yang berhubung yang tepat dengan harta. Yang pertama mas kahwin, yang kedua nafkah, yang ketiga tempat tinggal, tempat duduk. Mas kahwin ni kita kena kecap panjang. Bimbel takut timbul jadi mahal. Ni nak kecap mudah-mudah baik kapur-kapur. Dengan sebab kita duk mahal belanja ni, Islam bukan nak widow belanja, bukan nak siapa mahal siapa tok laki nak cari bini, nak cari belanja tak leh. Sekodar-sekodar lah. Apa boleh jemaah mahal walang mana? Ya bakal mudah-mudah kaki kedua tu selalu dah. Ni akibat. Akibat daripada orang tua kita tak mahal belanjanya, timbulnya anak lelaki dengan anak perempuan pakak gi sekali dia tak kena belanja dak kali. Apa-apa kelewat anak, buat cucu kelai. Ini akibat. Sebab itu kepada ibu bapa yang ada anak perempuan, beringat-beringat jangan mahal sangat harga belanja. Tak ada beda apa, rugi kepada umat Islam. Orang lelaki yang tak ada duit banyak, nak bini tak leh, apa boleh nak bini tak leh, timbullah masalah panhanya. Hak boleh tak ada gapo kali. Oh, anak dia motor 200,000. Tu yang boleh dia. Ada lain lebih ada tu. Sebab tu itu cara-cara mas kahwin. Kemudian yang kedua, hak yang lain daripada harta. Yang pertama, al-adlu bainaz zaujat. Adil di antara pak orang isteri. Tak ada seorang buk ni kena kecek han ni. Pak kita ni. Nah. So belakon lagi adil kan seorang tu je. Adik-adik ni lebih pada so. 2, 3, 4 nu. Nah. Gaduh ni saya kecek. Nah. Yang keduanya, hak isteri terhadap suami, hak suami kena buatnya yang bukan pada harta, iaitu husnul ushrah. Elok pergaulan dengan isterinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Surah An-Nisa ayat 19. Kena bergaul dengan baik. Kena memberi sesuatu yang melembutkan hati isteri dia. Kena berakhlak mulia, kena berlemah lembut. Tok laki kena kecek lemah lembut dengan isteri dia. Kecek lemah lembut. Balah mana lemah lembut, balah tu lah kita kena buat. Jangan bekan, jangan marah, jangan jekah. Tak ada beda sekibuk kalau jekah. Sebab itu ibu bapa yang dirahmati sekalian, ada seorang ahli sastra Mesir, Muhammad Abduh, dia pergi ke Eropah. Dia pergi tengok kedudukan demo sana Allah juga, pakat tu akhlak Islam. Dia kelak mari pak tok aku dengan bini pun buat amalah dia dengan kacak lemah lembut. Dia kata di Eropah ada Islam tapi tidak ada orang Islam. Di negara kita Mesir ada orang Islam tetapi tidak ada Islam. Dia kata di Eropah buat masalah, buat mesti berang belaka, tapi kacak suami isteri Allah juga adik. Di rumah kita Islam ada, orang Islam ada, tapi kacak laki suami mungku menatih anjing. Berat kita. Cuba kita Islam dah, orang Islam dah, cuba kita ambil cara muamalah di antara suami isteri mengikut Islam. Tak percaya pun lagi Mekah. Omone puluh serah suami dengan isteri. Nak kena pipai semua. Tak percaya terlagi.
Orang di Mekah umur 60 lebih sekalipun dia berjalan dia kena pipis semua tu laki dengan isteri. Bukan kerana gapo takut becek sesak. Tapi pada pipis semua ya kasih sungguh. Mesra. Sekadar pipis je baru. Mesra dah. Sebab tu saya jopok berada di Mekah. Aku ya tu tak biasa kasih lebih pada ni lagi. Umur 60 lebih dah. Aku menikah dengan biniku 40 tahun lebih. Tak biasa lagi kasih pasal mesra lebih pada ni. Kita kena pocik pipai semua dia kata. Cuba terang kita buat kecap juruh dengan isteri kita. Lek isteri pun cuba kecap juruh dengan abang dia. Abang adik saya rasa bahagialah hidup. Bahagialah hidup. Dan yang seterusnya kita kena hak suami. Hak isteri kata suami je. Tanggungjawab suami selagi je. Dia kena didik, kena bela, kena ajar isteri dia. Jangan lepas ikut saya. Kena didik, kena ajar, kena terbiah. Bukan sekadar tanggungjawab kita kena didik, kena ajar, kena asuh, mengajak, membimbing dia ke arah agama. Bahkan kalau kita reda di atas dia orang maksiat ada gapo kita dayuh selalu dah. Nabi kata la yadkhulul jannata dayus, tak masuk syurga dayus. Hak kita dak kata zaman dulu kan kita biasa dengar menata dayuh ni, menata dayuh. Bukan menata kalau dayuh manusia. Hak sungguh apa? Lepas tu manusia pula orang Yahudi tak cukup syarat nak jadi dayuh, tak jadi dayuh. Orang Nasrani, orang Majusi, orang Put, orang Buddha, Sikh, Konghucu, orang agama lain pada Islam main misik nak jadi dayuh. Tak cukup syarat. Orang Islam supaya kita boleh jadi dayuh. Kita cukup syarat nak jadi dayuh ni. Syarat jadi dayuh kena mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa dayuh-dayuh Nabi kata tak masuk syurga? Seorang lelaki yang reda di atas ahli dia berada dalam maksiat. Isteri dia orang maksiat dia reda. Anak dia orang maksiat dia reda. Maka balah ni dayus Nabi kata tak masuk syurga. Bukan taring, bukan menata bulu dak dayuh. Kita dah kalau cukup syarat. Kalau kita buat balah tu. Nah, dan hak akhir sekalinya Nayak kata di hari akhirat nanti orang perempuan kebanyakan menjadi ahli nerakanya kerana deraka kepada suami. Hak ni jelas Nabi kata ketika dia semaya raya. Lepas semaya raya di Madinah, Nabi baca khutbah. Lepas sudah semaya Nabi baca khutbah. Sudah Nabi baca khutbah siap dah di musalla semaya raya, Nabi terus berjalan propup gitu mengawak perempuan. Ya kerana bagi saya dapat semua lelaki, perempuan duduk belakang. Nabi terus pada member baca khutbah, Nabi terus pergi kepada perempuan. Baris di hadapan, wahai perempuan, di hari kiamat nanti sebilangan besar ahli neraka terdiri daripada perempuan. Orang perempuan yang paling banyak sekali masuk neraka. Punca sebab yang paling besar orang perempuan nak masuk nerakanya ialah orang perempuan deraka kepada suami dia dan tidak mengenang jasa suami dia. Suami dia buat jasa bercakap dah, tak biasa timbul. Tu laki kurang. Cemuh. Tu. Dia bila masa tu. Deraka kepada suami, tak mengenang jasa suami, maka ini sebab berpunca dia menjadi ahli neraka. Sebab tu Nabi kata oleh itu pada hari ini nak menembuskan dosa kamu, nak mengampunkan dosa kamu, perbanyakkanlah kamu sedekah pada pagi hari raya ini. Orang perempuan masa tu dia nak sungguh syurga. Dia takut sungguh neraka. Bro, ada tali tekak, tali tangan, ada duit tu setambung. Tu Nabi kata dalam Islam dia mengajar suami isteri supaya menjadi berkasih sayang, barulah timbul baiti jannati. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dapat kita sama-sama retilah itu hak suami di atas isteri dan hak isteri di atas suami. Saya sedikit perhatian yang mana suami sabar di atas isteri dia, ada hadis pahala dia seperti pahala Nabi Lut dan Nabi Nuh. Kerana Nabi Nuh isteri dia tu bukan sekadar tolol tapi kafir. Tapi Nabi Nuh pun sabar. Kalau gitu
disuruhkan kita suami sobat isteri kita. Kena sobat. Hak ni mesti sama ada isteri sama ada suami kena sobat. Kena pakak sobat lagi mari. Nah, lepas tu gak cuba boleh pakak jadi apa? Pakak jangan jadi lalak. Lali lalak artinya hak tak molek. Hak molek tak nampak. Nampak hak tak molek semua. Tak boleh. Kalau nak duk nak bahagia keluarga kita, pakak ingat hak molek-molek sing diที่ทำให้กันและกัน. Maksud saya panggil lagu tu. Apa hak dia hak molek-molek coba bileso dua baju kita kalau ia tak gosok, dia nak gosok. Kalau kira dia nanok kita ya ada boleh kita 30 tahun ni apa kata hutan berah yang nanok kita. Kalau kita kira. Justru tengok lagu tu. Ada hadis ditanyakan kalau lah kena sobar di atas isteri berapa kali sehari nak sobar. Ada satu hadis katanya 50 kali sehari kena sobar suami dia terhadap isteri dia. Kena sobar. Jangan berasa kata backhand boleh belaka dak, nak sobar. Sobar di atas isteri pahala Nabi Nuh. Sobar di atas suami pahala Asiyah terhadap Firaun. Tak ada piyo hak jahat lebih Firaun tak ada. Tok laki kita tak sapa tara Firaun. Kena sobar. Kalau nak pahala Asiyah sebagai sayyidah dalam surga, isteri yang sobar di atas suami dia dan juga suami yang sobar di atas isteri dia. Sama-sama sama-sama pakak sobar ge mari insya-Allah dan pakak tengok pakak nampak benar hak demo wak molek kita dan juga pakak tengok ge mari. Barulah kita boleh duk bahagia rumah tangga kita. Tapi satu lagi yang kita terdekat lagi masalah Luqman tak habis lagi. InsyaAllah saya buka peluang 10 minit lagi kepada Ustaz Soleh sebagai memberi penjelasan terakhir untuk membina keluarga dan membina anak kita supaya menjadi keluarga yang bahagia. Maka dengan segala hormatnya persilakan faliyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah sebagai pusing yang kedua kita hari ini dalam hak keluarga dan masyarakat tiada kata rapat. Utuhnya keluarga, utuhnya masyarakat. Penyakit ada dalam keluarga menjadi penyakit masyarakat. Penyakit ada masyarakat menyebabkan jadi masalah bagi anak dalam keluarga kita. Waktu jadi dekat mengaik mu. Kita berbanding di ininya keadaan kita kadang-kadang supporter kita ada tanah sekeping, ada kebun. Tapi kebun kita tu tempat ada tahap sapoh. Tempat gali lubang, tahap sapoh, tahap benar najis, benar hak cemar kotor. Jadi kodah hari ini tanggungjawab tugas kita duk kamu lubang. Ada kebun tapi tidak berbuat hasil dari kebun. Karena kodah kata duk tambung, duk katuk lubang, duk katuk penyakit benar cemar. Itulah akibat penyakit-penyakit yang ada dengan pemuda anak-anak kita. Masalah ya. Masalah nak kepan jadi tak ada masa nak bina anak, nak bina masyarakat. Habis masa kita dalam duk menyelesaikan masalah dalam kampung masyarakat. Gitu tak? Katanya tak nebel tu menenduk mikir pening kata tak ada nak patena kampung, tak ada nak patena keluarga kita, kan dah habis masa nak selesai masalah. Dadah mari 70-80%. Seolahnya ada tanah sekeping, dia mau gali lubang, ada dengan bagai racun. Kita duk kabih racun tu dulu. Sebenarnya tugas kita besar. Tugas kita nak jaga daripada awal. Jaga jangan racun masuk ke kampung kita. Jangan sapoh masuk ke kampung kita, dalam rumah kita. Sebab itulah hak Luqman Hajar tu, Nabi Hajar tu sebagai pagar kita nak jaga. Tapi buat dadah nak selesai. Kita nak selesai penyakit-penyakit. Dan kena sedar tugas kita besar pada tu. Kita nak buat umat. Kita nak bina anak kita, nak buat anak umat kita, anak kita jadi khairu ummah, jadi khalifah fil ard. Allah besar. Bukan kodak kata nak apa tak ada penyakit saja dak. Lah ni kita dah nak rano anakku tak jadi kena penyakit dadah. Nak rano anak tino aku tak lari turut jatuh. Tak ada duk zina ikut si. Kita tak siapa apa mereka kata, kita nak bina anak jadi khairu ummah, sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Dan jadi khalifah Fir'aun orang nak tadbir dunia. Sebab tu dia balik waktu Luqman hajar anak tu kata bukan hajar kata
anak kena jadi orang berjuruh dak. Royak so anak tu diajak orang suruh orang buat baik, suruh cegah benda mungkar. Kan hak tu dak apa? Tuhan janji, Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu taqullah ulu qaulan sadida. Tuhan kata wahai orang beriman, bertakwalah, takut kepada Allah dan serulah berkata dengan kata-kata yang benar. Qaulan sadida itu jadi watawasau bil haq, berpesan dengan benda benar. Berarti kena suruh orang baik, cegah benda mungkar itu benda benar. Kalau boleh awak benda ni, Tuhan janji kata yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuhan janji kata Tuhan akan islahkan amalan dia, Tuhan akan ampunkan segala dosa dia. Jadi bawa anak kita duk berperanai lah kampung kata, kita ngajak anak kita pakak lah kampung, pakak lah keluarga kita, pakak semua, kita nak suruh orang pakak baik. Suruh pakak ngajak mai-mai majlis ilmi. Ini ma'ruf. Kena pakak. Berarti majlis ilmi penuh. Karena pakak kita jalankan tugas wa'mur bil ma'ruf. Tugas ajak mai wa' benda ma'ruf tu pakak habis, pakak anak kita pakak kampung, hak ni jadi benda ma'ruf. Kena bina sini dulu. Wanha 'anil munkar, kena cegah benda mungkar. Nampak benda mungkar pakak tak boleh sore. Kerana benda mungkar, benda ma'ruf nak buat sore tak boleh, kena pakak ramah. Kena pakak kekuatan. Kena pakak oboto, kena pakak tok monen, kena pakak tok lebih, kena pakak oboto, kena pakak habis. Nak suruh orang baik, nak suruh pakak mai beramah macam ni, nak beramah jalan jamaah dalam masjid, kena pakak semua tu. Pacegah benda mungkar. Bahawa kita buat benda tu, Tuhan janji kata Tuhan nak yuslih lakum a'malakum, Tuhan nak islahkan amalan kita. Kerja kita Tuhan jadi comel molek, oh molek keluarga tu kerana dia jalan tugas, dia suruh benda baik, cegah benda mungkar. Tuhan akan wa yaghfir lakum dzunubakum, Tuhan nak ampun dosa. Dia orang tak ada dosa, molek bersih, cuci bersih air muka bersih, kerana Tuhan ampun dosa dia, hasil pada dia benda baik. Itulah sebagai janji Allah. Sebab itulah kita pegang molek ni, kita nak bina anak kita jadi khairu ummah, jadi khalifah fil ard. Kita nak buat kampung kita bukan kota tempat tak siapa dak. Tempat yang di telaga tak siapa dak. Kita nak buat kampung kita sebagai kampung yang boleh hantar. Orang mai kampung kita pakak kejut belaka tu, oh orang serong baik perangai. Marilah kampung serong tak hilang. Hasil pada dalam majlis ini, hasilnya adanya suruh benda baik, cegah benda mungkar, pakak bina akhlak molek. Orang mari pakak rasa, tengok pak tak kena kecek, tengok kata orang kampung serong ni orang baik. Orang kampung serong orang pihak Islam. Orang kampung serong ni orang beramal dengan Islam. Orang kampung serong ni orang sayang pada Islam. Orang yang hidup dengan sunnah Rasulullah SAW. Masjid penuh dengan orang tua, penuh dengan orang muda, penuh dengan anak-anak, penuh. Semua masjid penuh. Bagai tak hilang. Orang hati besar. Nah, nampak temu tengah jalan sengenah tak kena ajak makan nasi, abuk nasi kedai. Jadi semua tertimbul akhlak-akhlak mulia hasil pada didik ke Islam. Anak-anak pun duduk dalam suasana yang molek. Jadi kita tak bimbang, anak kita lewat tak kerana suasana molek dah. Nah, lepas tu kita tengok orang barat ni, orang Eropah ni. Dia bukan mudah, dia usaha dia panggil hemoh dia tinggi. Orang Melayu kita hemoh tak tinggi. Hemoh rasa kita pada kita, lah ni kita kerja kita nanti sapuh ke kambuh pok racung-racung telaga buruk tu, buat telaga buruk tu tak sapuh tu. Tak ada mikir kita nak bina dan kita nak hantar orang seluruh kampung jalan, cangwak jalan akan makan hasil lehak kita buat. Hasil pada kebun kita ni, hasil benih padi kita, hasil kebun kita, orang kita nak pelihara orang seluruh kampung cangwak jalan. Dia nak mikir kata kan tu kita ada khalifah fil ard tu. Kita nak tarbiyah, kita nak meretah, kita nak atur, kita nak bagi demo. Demo nak tupai kita. Orang barat mikir situ, sebab tu kadang-kadang nak je Swiss. Je Swiss, je Orish, je Midorado, ya kampung kecil-kecil ya. Tapi hasil ya bina kata, aku akan satu hari, je aku ni akan terkenal seluruh dunia. Orang sebut kata je Swiss jalan tu, pakat terkenal atau je terbaik atas dunia. Orang kampung-kampung biasa. Tapi dia bina dengan ilmu dia, bina kata dia akan hantar orang seluruh dunia pakai je dia, je yang harga mahal. Je Rolex harga mahal. Je Orish harga mahal. Je Mido kan mahal kerana harga nilai dia buat. Bukan sehari buat. Puluhan tahun, 100 tahun buat tu menjadi satu. Nama naik. Terasa menteri Nokia. Di satu kampung di Finland. Orang kenal Finland kerana ada satu syarikat pakak kerja di kampung tu buat terasa. Terkenal di Finland, terkenal negeri Finland kerana terasa Nokia.
Kita kena bina itu semangat orang kampus sebelum kita. Kita nak bina dan kita sapa. Anak kita tu kena jaga selamat dan anak kita ada kemampuan tinggi kena khairu ummah wa khairul. Nak bina lagu mana? Kena bina dalam keluarga. Bina dengan tanih jangan syirik pada Allah, syukur pada Tuhan banyak. Boh ilmu dia. Sebab itulah kita kalau sedar sini, le rumah kita, mula-mula sekali penyakit kena buat, jangan ada maksiat dalam rumah kita. Pakak fu alim ni kena buat pakak kata. Supaya setia kita akan berjuang kita nak buat siap muka dalam rumah kita. Kak kelicik dalam rumah kita. Ibu baik, pok baik dah. Abai adik semua pakak gaya dalam rumah kita. Tidak ada maksiat muka cik, mana ada muka maksiat kita buat dalam rumah kita bersih. Selama mana ada mungkar maksiat kita nak didik anak tak boleh. Lepas tu penuh lah rumah kita dengan Islam. Mula pagi hari tu pok baca Quran, mak baca Quran, dengar suara Quran. Buka rumah dengar hayya 'alas salah, as-salatu khairum minan naum, pakak berderet. Pok dengan anak terus pergi sejid. Klik mai rumah dengar dah mak baca Quran. Buka tik Quran, buka terjemah Quran. Dengan sinaran Quran, sinaran Islam penuh dalam rumah, percaya. Nampak semua nak jabalah bentuk dalam rumah tu bentuk adanya sabarakah kerana ada Islam. Itulah sebagai kita dan pok kena jadi contoh teladan. Contoh baik pok dengan mak. Tanahkan kasih sayang mak dengan pok banyak. Ui rasa anak klik rumah nampak mak tak balah, pok tak balah. Itu jadi satu didikan bahawa anak rasa suka nak duduk rumah. Tersegi lain kan rumah jadi jannati sungguh. Nah, baiti jannati kerana mak pok dia kasih sayangnya mesra, dia tubik kasih sayang pada anak. Panggillah saya. Wairung nak jaga molek. Jangan kecek kasar wairung. Wairung kita di mengasoi oleh setan, kita kena sabar banyak menghadapi wairung dah ini. Karena setan mengasoi, kena wei setan dia tubik dulu. Kalau dia perai dia sudah. Heret setan tersiklik rumah dah. Kena sabar banyak, kita tarik dulu kita. Wei setan tubik dia tubik babi. Wei jing tubik babi dulu. Baru kita mengasoi anak kita akan jadi anak yang sayangi. Kita boh Islam, bohkan kasih sayang, boh kita mencontohi. Lepas tu bina anak kita jadi anak khairu ummah wa khalifah dengan ada ilmu. Boh ilmu. Boh banyak ilmu. Itulah sebagai khulasah saya pada kali ini. InsyaAllah kita berdoa sebuah kita dengan majlis ini menjadi satu titik dalam kita gerak semangat. Hak jadi tua dah, jadi tok. Mana didik cucu lah mungkin didik anak dah ni. Kita walaupun tak ada anak tapi cucu. Kalau tak ada cucu, tak ada anak, pemuda dalam kampung semua tu rasa anak kita semua. Yang kita bertanggungjawab kena tugas kena bina mereka itu. Itulah sebagai tugas tanggungjawab kita dalam bina keluarga, kita nak bina masyarakat dan bina negara insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada soalan deh. Kerana nampak masanya kita banyak batu Ustaz Raya kata masa sebenarnya sebelah tengah ni lepas kita. Maka alhamdulillah kita terima kasih kepada semua ahli finance kita. Satu ngan Wik Cai hak saya temung katanya budak lon ni hak dok jadi kau rau ผลการวิจัยเนื่องจากพ่อแม่ไม่ได้รับประทานพร้อมไม่รับประทานอาหารพร้อมกับลูกๆ satu benar sikit nak royak benar hak dekat tubuh kelai tuaที่สุด kalau kita tak ada masa dengan anak tara mana kena cari masa makan nasi kali dengan dia ratik pada hari-hari. Saya sekali sehari pun tak pada ngambil cai juga kajian katanya budak hak kau rau มากกว่าเกิดขึ้นจากครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ทันจะได้รับประทานอาหารพร้อมกับลูก tak ada nak makan sekali dengan anak bini. Hak ni rupaธรรม hak ni cerak kerana ngan vicai cerak tu baik lagu tu. Hak nabinya pesesa jangan gaduh marah la taghdab la taghdab la taghdab jangan marah sama ada lelaki isteri suami dan anak-anak. Kita dengan retina kita dengan kita dengan anak kita sebab tak soleh kena sobat. Berik jangan luh, berik jangan luh. Jangan duk perasa kata kita berik molek, kadang-kadang luh berik kita pun boleh molek luh lagi. Boleh jadi berik kejap molek. Itulah sebagai hari ini satu penjelasan bagi kita usrah as-sa'idah dan baiti jannati. InsyaAllah kita akan temu dengan dia jika kita boleh beramalkan apa yang kita mengaji pada hari ini. Maka apa pimpinan saya yang silap salah maka saya harap maaf. Maka saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.